Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sobi bin Mubin, matrik nombor 260870. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan sebuah organisasi yang telah kami pilih, iaitu sebuah syarikat penerbangan yang menjadi kebanggaan semua rakyat Malaysia. Tak lain tak bukan, syarikat penerbangan ini ialah Malaysia Airlines System Berhad, atau lebih dikenali sebagai MAS. Secara asasnya, MAS merupakan sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Khazanah Nasional Berhad, iaitu sebuah organisasi pelaburan strategik negara Malaysia. MAS secara rasmi diperkenalkan kepada umum pada 30 September 1972. Pelancaran ini dilakukan oleh pemangku Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Dr. Ismail. Pada awal penubuhan, MAS dikenali sebagai Malayan Airways. Namun selepas penarikan diri Singapura dari Malaysia, tertubuhlah syarikat penerbangan yang diberi nama Malaysia Airlines System Berhad. Untuk pengetahuan semua, syarikat penerbangan MAS kini berpangkalan di lapangan terbang KLIA, iaitu Kuala Lumpur International Airport. Ketika ini, syarikat penerbangan MAS mempunyai lebih 50 destinasi penerbangan ke seluruh dunia dan mengoperasikan antara 300 penerbangan dalam masa sehari. Untuk makluman lagi, syarikat penerbangan MAS mengoperasikan kapal terbang yang dibekalkan syarikat pembekal Boeing dan juga Airbus. Antara kapal yang dibekalkan oleh Boeing ialah pesawat 737-800, manakala pesawat yang dibekalkan oleh Airbus ialah Jumbo A380 dan juga A330-300. Okey, sekarang kita akan masuk ke bahagian isu yang dihadapi oleh syarikat penerbangan Malaysia Airlines System Berhad. Terdapat dua isu yang dikemukakan. Yang pertama adalah berkenaan dengan kehilangan MH370 ataupun insiden MH17 yang telah ditembak. Dan yang kedua adalah tentang persaingan di antara syarikat penerbangan. Sekarang kita akan masuk ke bahagian kehilangan pesawat MH370 dan juga MH17 yang telah ditembak. Pada tahun 2014, satu berita berkenaan kehilangan pesawat penumpang MAS yang dikenali sebagai MH370 telah mengejutkan bukan saja Malaysia, malah satu dunia tertanya-tanya apa yang terjadi pada penerbangan pesawat itu. Pesawat yang sedang melakukan penerbangan daripada Kuala Lumpur menuju ke Beijing itu telah berpatah balik dan hilang dari radar tanpa jejak kesan, tanpa bukti penemuan, tanpa maklumat terperinci berkenaan punca kemalangan ataupun kehilangan pesawat itu. Menurut Profesor Dr. Rohanas Harun 2014, kehilangan pesawat MH370 bukan sekadar kehilangan sebuah pesawat, namun turut menjadi persoalan adalah bagaimana faktor keselamatan media hubungan antarabangsa perlu dititik beratkan dalam masa akan datang. Tidak sampai setahun kehilangan pesawat MH370, syarikat penerbangan MAS sekali lagi ditimpa musibah ataupun malapetaka apabila pesawat MH17 dalam penerbangan daripada Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur yang melalui di kawasan ataupun wilayah Donetsk, Ukraine, ditembak jatuh. Kemalangan ini telah mengorbankan semua penumpang dan anak kapal di dalam pesawat tersebut. Peristiwa ini menjadi satu titik hitam yang telah merosakkan imej dan juga reputasi nama baik syarikat penerbangan MAS. Akibat dari itu, MAS telah menanggung kerugian jutaan ringgit dari kemalangan itu. Pesawat pengurusan operasi MAS pula terpaksa membuat satu strategi baru untuk mengubah persepsi masyarakat dunia terhadap nama buruk MAS Airlines System Berhad akibat kemalangan itu. Okey, isu yang kedua adalah berkenaan dengan persaingan antara penyedia perkhidmatan penerbangan. Okey, persaingan dalam dunia perniagaan adalah satu benda yang tidak begitu digemari oleh sesetengah pihak. Namun bagi menjamin sebuah syarikat itu untuk terus bertahan, maka sesuatu tindakan perlu dilakukan
dalam membuat strategi bagi mempromosikan produk masing-masing. Syarikat Taman Murah Air Asia dilihat menjadi pesaing utama bagi syarikat emas bagi beberapa laluan penerbangan. Ini kerana syarikat Air Asia menawarkan harga yang begitu rendah melalui pengurangan perkhidmatan yang ditawarkan. Strategi serta status syarikat membezakan tawaran yang diberikan kepada pelanggan. Dengan keadaan ekonomi yang begitu teruk ketika ini, penawaran tambang murah dari syarikat Air Asia ini kepada pengguna dilihat lebih mendapat sambutan berbanding kemudahan yang eksklusif diberikan oleh syarikat penerbangan emas. Selain itu, isu yang terbaru membelenggu syarikat emas adalah pandemik COVID-19 yang melanda bukan sahaja negara Malaysia, malah melanda seluruh dunia terkena tempiasnya. Seperti dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Aviation Group MAG, iaitu Kapten Izham Ismail kepada pemberita Harian Metro bahawa pandemik COVID-19 adalah merupakan satu cabaran yang genting bagi semua syarikat penerbangan oleh kerana semua industri pelancongan terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Secara tidak langsung, aktiviti penerbangan juga terpaksa dihentikan akibat daripada tiada permintaan daripada pelanggan lah. Walaupun kapal terbang tidak lagi terbang semasa pandemik COVID-19 yang melanda negara, namun kapal-kapal terbang ini perlu diselenggara dengan baik bagi memastikan sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk melakukan penerbangan. Ketika kerja-kerja penyelenggaraan ini melibatkan kos yang tinggi dan menelan belanja yang banyak, secara tidak langsung akan menyebabkan kesan kepada pusingan modal bagi syarikat penerbangan terganggu kerana tiada pendapatan daripada penyediaan perkhidmatan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Kamal Faisal bin Ahmad Johari, metrik nombor 261022. Ingin menjelaskan analisis SWOT kekuatan Malaysia Airlines. Pelaksanaan ini berkaitan rapat dengan analisis SWOT yang pertama, iaitu kekuatan yang ada dalam Malaysia Airlines. Berikut merupakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki Malaysia Airlines yang dapat membantu syarikat penerbangan ini mengatasi konflik organisasi ini. Malaysia Airlines telah menjalankan satu perkongsian terawal di Malaysia, iaitu menjalinkan kerjasama dengan Emirates, dan hal ini membolehkan Malaysia mengendalikan penerbangan ke Dubai. Kerjasama ini juga turut membuka seluruh rangkaian Emirates yang beroperasi ke 11 destinasi seperti Rome, Paris, Madrid dan Frankfurt, termasuk 30 destinasi ke negara Eropah Timur Tengah, Kanada dan Afrika. Bagi kekuatan Malaysia Airlines yang kedua ialah syarikat ini terkenal dengan memberi perkhidmatan menu makanan yang bertaraf 5 bintang. Menu adalah berpusatkan pelanggan. Malaysia Airlines memberi gambaran ke pelbagai negara Malaysia yang luar biasa dengan mempamerkan kekayaan tradisi yang pelbagai kaum, budaya, masakan dan layanan mesra dalam penerbangan. Sebagai contoh, Malaysia Airlines memperkenalkan rangkaian hidangan baru dalam kelas perniagaan. Syarikat penerbangan ini melancarkan kemudahan layanan perkhidmatan makanan atas permintaan pelanggan dalam kelas mewah. Malaysia Airlines cuba mempamerkan pelbagai Malaysia yang luar biasa dari segi kekayaan tradisi dan layanan mesra yang diberikan oleh anak kapal. Anak kapal selaku pemenang anugerah memperkenalkan pemakaian kebaya sarung tradisional sebagai pakaian budaya Malaysia sebagai motif batik. Kekuatan Malaysia Airlines seterusnya, kemudahan yang diberikan berpatutan dengan harga yang dikenakan kepada pelanggan. Bagi analisis SWOT kelemahan Malaysia Airlines, antara kelemahan ialah cabaran dan aspek kapasiti. Malaysia Airlines mengalami cabaran dalam memaksimalkan kapasiti, terutama melibatkan penerbangan domestik atau jarak dekat. Antara kekurangan yang lain ialah berkaitan dengan kes pesawat yang hilang. Akibat daripada peristiwa ini, pihak Malaysia Airlines
perlu berjuang untuk meningkatkan kepercayaan pihak pelanggan untuk terus menggunakan perkhidmatan mereka tanpa ada keraguan. Kehilangan MS30 memberi impak yang berkesan kepada Malaysia Airlines. Prestasi dan imej Malaysia Airlines juga terjejas akibat kesilapan yang telah dibuat oleh ketangan tidak bertanggungjawab. Prestasi ini, disiplin yang tidak baik menjadikan imej dan reputasi di mata pelanggan-pelanggan mas di seluruh dunia. Pihak organisasi mengalami masalah dan pengurangan kos. Kelemahan utama ialah dalam menguruskan kos di samping menyelaraskan belanjawan dan menguruskan perolehan agar dapat meminimalkan kos. Kesimpulannya, analisis SWOT digunakan oleh Malaysia Airlines untuk meningkatkan strategi dalam pengurusan organisasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Rahman bin Cik Omar dari UUM Sintok, nombor metrik 265292. Saya nak sentuh SWOT di Malaysia Airlines. Saya pilih peluang dan ancaman. Bagi peluang, yang pertama, Malaysia Airlines memperkenalkan konsep penerbangan baharu kerana pelanggan adalah manusia yang boleh memiliki pelbagai pilihan. Mereka boleh mempengaruhi oleh banyak aspek kehidupan mereka, termasuk cara gaya hidup mereka. Contohnya, Malaysia Airlines mengambil kesempatan keutamaan pelanggan dengan menyajikan lebih banyak hidangan Malaysia dan Barat dalam menu mereka. Yang kedua, Malaysia Airlines mengambil kesempatan daripada situasi ini dengan memperkenalkan anak syarikatnya sendiri yang dipanggil Firefly. Ia mengurangkan kesan terhadap domestik dan pasaran Asia Tenggara. Firefly dapat menembusi pasaran dan memperkenalkan jenama pasaran sendiri dan pakej kos rendah untuk bersaing dengan AirAsia yang telah membantu Malaysia Airlines untuk perlahan-lahan mendapat semula domestik. Yang ketiga, Malaysia Airlines dapat kelulusan untuk melancarkan Firefly, syarikat penerbangan komuniti pertama Malaysia. Firefly ialah syarikat penerbangan komuniti tambang rendah baru yang kini menawarkan 14 penerbangan mingguan. Yang keempat, Malaysia Airlines dapat peluang untuk berkembang daripada segmen pasaran baru. Firefly juga akan berfungsi sebagai tempat ujian bagi Malaysia Airlines dalam mengurus operasi kos rendah. Yang seterusnya, ancaman dalam Malaysia Airlines. Yang pertama, perubahan dalam keadaan ekonomi akan memberi kesan buruk kepada setiap perniagaan di kebanyakan perniagaan aspek sekiranya ekonomi berada dalam krisis. Yang kedua, saingan dari Thai Airways, Singapore Airlines dan syarikat penerbangan rendah yang baru muncul seperti AirAsia berlaku persaingan. Ini terbukti menjadi ancaman utama bagi Malaysia Airlines dan mereka perlu mengatur strategik supaya mereka tidak kehilangan bahagian pasaran mereka, terutama dalam rantau Asia. Yang ketiga, persaingan sengit kepada kedua-dua syarikat penerbangan tambang penuh domestik dan tambang rendah. Kumpulan ini menghadapi saingan sengit daripada kedua-dua syarikat penerbangan mampan dan baharu operasi permulaannya. Persaingan khususnya dari Timur Tengah, China dan India, syarikat penerbangan tambang rendah lain dan penerbangan sewa bermusim. Yang keempat, berlaku keganasan menyebabkan pergeseran dalam pelancongan dan berpegang kepada keyakinan terhadap syarikat penerbangan itu. Ia mungkin berlaku dalam banyak cara keganasan, sama ada dalam keadaan tertentu negara atau ia mungkin berlaku dalam pesawat itu sendiri. Dengan ancaman seperti rampasan dan pengebom berani mati, pengguna berkeras untuk terbang, melainkan syarikat penerbangan dapat meyakinkan mereka sebaliknya, seperti meningkatkan keselamatan dan teknologi keselamatan yang lebih baik. Itu sahaja untuk peluang dan ancaman. Assalamualaikum
Assalamualaikum, nama saya Kamil Mahdi bin Kamaruzaman. Nombor matrik saya 265306. Okey, saya bahagian rumusan keseluruhan untuk syarikat Malaysia Airlines ni. Okey, cadangan dan juga penambahbaikan yang kita boleh tambah untuk memajukan, untuk membuatkan Malaysia Airlines lebih kah di dalam negara maupun di luar negara adalah melantik kumpulan-kumpulan pakar dan pastikan syarikat penerbangan Malaysia Airlines ini terus kukuh pada masa hadapan. Contohnya, kita mungkin kurang pakar di dalam negara, so kita boleh ambil hire orang pakar daripada luar untuk organize kita punya syarikat penerbangan supaya lebih jitu daripada di masa hadapan. Seterusnya, MAS harus lebih peka kepada keadaan ekonomi dalam pasaran semasa. Contohnya, MAS pun kena tengok jugalah pasaran ekonomi. Sekarang ni PKP dan sebagainya, orang ada duit tak nak naik kapal terbang, contohnya nak balik kampung dan sebagainya. So mereka perlulah cari langkah intervensi ataupun tindakan yang sewajahnya mereka ambil dalam melakukan promosi ataupun tambang perjalanan kepada rate yang lebih rendah dan sebagainya. Selain pada tu juga, fasiliti dalam kapal terbang tu, contohnya kalau boleh promote, promote makanan lebih murah berbanding yang sebelum ni, ataupun edar makanan ringan yang secara percuma kepada pelanggan. Okey, untuk organisasi keseluruhan, fasiliti untuk para staf dan juga pekerja amatlah penting. Contohnya, mereka perlu fasiliti yang lebih mudah, lebih cekap untuk mereka menyelesaikan masalah dan juga mencapai visi dan misi syarikat. Okey, untuk bagi pihak pengurusan atasan, mereka perlu memantau dan menyelia setiap aspek organisasi itu sendiri. Tak kisah daripada HR, pimpinan kecil-kecilan dan juga sampai pimpinan yang atas. Lagi satu, Malaysia Airlines ni, kalau kita bisa dengar dulu, antara pengurus dia banyak yang korup. So kita harap di masa hadapan tak ada lagi pengurus ataupun eksekutif yang hanya mementingkan poket sendiri. So kita harap Malaysia Airlines ni terus segah di Malaysia dan juga di mata dunia. Itu saja daripada kami.